bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang kami war tadi. Awak dah take 5? Dengan, sudah take 5 Pasal tadi sementara kita berehat tadi, Fatin sempat tengok kepada media sosial dan sebagainya. Silap, saya tengok RO. Oh, okey. Okey, yang mana hari ini kita nak bawakan take 5 daripada media sosial. Tak kira lah Facebook ke Instagram ke apa sahaja yang kita gunakan dan juga kita mengharapkan kata like dan sebagainya. Itu yang perlu kita take 5. Okey, apa yang kita nak ajak semua dan juga kita nak tekankan di sini. Kadang-kala sekarang ni keterujaan ataupun keterdesakan kita untuk sentiasa melihat kepada platform media sosial memang tak boleh dihentikan. Bangun tidur kita tengok, nak tidur, tengah buat-buat apa sekalipun kita sentiasa nak memandang. Tapi kita sekarang pernahkah kita fikir cara bagaimana kita nak menghalang rasa tu daripada kita sikit-sikit kita nak tengok dan sebagainya, kerana kita perlu berehat. Dan mengapa kita perlu berehat? Ini yang kita nak bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Elok kita kenalkan mereka terlebih dahulu. Kita nak bersama dengan sekali lagi kita bersama dengan Cik Rizwan Zabri selaku pegawai psikologi UPM. Apa khabar Cik Rizwan? Alhamdulillah baik. Sentiasa tersenyum, sentiasa ceria. Ambil aura Farin Ahmad. Selamat. Farin je. Saya ingat sampai sini. Okay. Dan kita bersama dengan Azril Ismail, pelakon. Apa khabar Azril? Baik, alhamdulillah. Sihat. Perkembangan terbaru. Sihat. Wah, betul. Perkembangan terbaru. Lama tak nampak ni. Apa cerita ni? Ada. Cuma tengah busy sikit. Tengah rehearse satu teater. Teater Maduku Terpaling Kalut yang akan kau boleh tengok live show ni pada 29-30 September, 1 dan 2 Oktober dekat PJ Pack Narrow Space. Oh, PJ Pack. Kalau mungkin ramai yang tak tahu di mana lokasi sebenarnya? Dekat One Utama. Dia dalam shopping mall One Utama. One Utama. So kalau kau nak dapatkan benda ni, kau boleh log on to this www.onetix.com.my untuk dapatkan tiket. Okey, dia busy sebab teater. Ingatkan take 5 daripada media sosial sebab lama tak nampak. Tapi kita nak ajak dia take 5 dari media sosial lah ni. Boleh. Okey, kita nak bermula dengan Cik Rizwan. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak teruskan dengan perbincangan kita, apa kata kita nak saksikan dahulu report laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Tasha. Report ke laporan? Laporan. Media sosial memainkan peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan kita sehari-harian. Pelbagai aplikasi yang sedia ada bukan sahaja menjadi medium dalam luahan ekspresi seseorang, malah turut mengundang pelbagai sisi negatif yang sekiranya tidak ditangani sebaiknya dikuatiri memberi kesan buruk terutamanya kepada kesihatan mental. Satu kajian terbaru oleh penyelidik dari University Bath, England menunjukkan bahawa risiko kemurungan dan kebimbangan dapat dikurangkan apabila seseorang tidak menggunakan aplikasi media sosial selama seminggu. Kajian berkenaan juga turut mendapati mereka yang berehat selama seminggu dapat mengurangkan tahap kemurungan serta kebimbangan. Bintang antarabangsa Tom Holland antara yang turut mengambil langkah drastik membuat pengumuman tersebut pada Ogos lalu. Hal ini disebabkan kerana pelakon tersebut terlalu banyak membaca cerita mengenai dirinya sehingga mendatangkan kemudaratan terhadap kesihatan mental dirinya. Tidak salah sekiranya seseorang ingin mendahulukan diri sendiri dan tekad untuk take 5 dari platform media sosial sementara waktu. Hal tersebut pastinya bakal mendatangkan kesan positif bukan sahaja kepada empunya badan, malah mereka yang berada di sekeliling. Baik, itu sebenarnya walaupun kita agak ceria, bergelak ketawa dan sebagainya, tapi kalau kita menghayati sebenar-benar ni laporan sebentar saja tadi, impak media sosial terhadap kehidupan hari ini boleh mencapai ke tahap yang sangat-sangat memudaratkan. Malah saya kalau kita lihat ada sampai meranggut nyawa atau membunuh diri hanya semata-mata kerana media sosial. Tapi ini mungkin lebih santai juga, tetapi take 5 atau berehat dari media sosial ini yang perlu kita belajar dari sekarang, Fatin. Betul. Kita nak tanya teruslah kepada Cik. Tadi awak tak sampai nak tanya Cik Rizwan, silakan. Saya nak tanya Cik Rizwan. Kita bercakap mengenai take 5 daripada media sosial. Tapi macam tadi kita dah kongsikan di awal, media sosial ni dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kadang-kadang tuntutan kerja, kadang-kadang untuk kita punya berseronok-seronok. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita membawang macam mana sebenarnya untuk kita mengimbangi ataupun mungkin Cik Rizwan boleh kongsikan take 5 tu berapa lama untuk sebaiknya? Alright. Masih bagus soalan tu. Okey, baik. So, saya tengok satu pantun. Boleh saya jual pantun? Silakan. Ada pantun lah dia. Allahu Akbar. So, ini pantun lama orang Melayu kita. Tapi ada maksud di sebalik apa yang topik hari ini. Pantun dia ialah nak gugur, gugurlah nangka, jangan ditimpa seorang timpau. Nak tidur, tidurlah mata, jangan dikenal orang jauh. Maksudnya, bila kita nak tidur tu, jangan kita buat apa-apa.
just kita relax. Itu yang katakan rehat. Okay? So take 5 ini kita dah biasa sebut take 5, tapi sebenarnya takkan 5 minit je. Kan? So ada satu kajian di England, University Bath, dia katakan seminggu yang terbaik apabila kita hadapi satu toksik, satu tekanan, jadi kita perlu rehat seminggu. So kita kita macam mana shutdown ke, kita sesekali ke. So yang terbaik, kajian itu menunjukkan seminggu kita rehat. Bolehkah? Kita akan datangkan kebahagiaan balik. Okey, seminggu lah. Seminggu. Okey, tapi saya nak tanya Cik Rizwan ni. Cik Rizwan mampu ke kalau seminggu sebagai seorang kaunselor? Saya rasa saya kurang mampu. Kita buat step by step. Kita buat step by step. So ada cara dia. Okey, kejap lagi kita kongsikan cara tu. Mungkin kita boleh terus kepada Azril. Kita kadang-kadang kerja. Media sosial tu kerja. Betul. Kalau kita nak hilangkan diri seminggu ke sebulan ke, nanti orang akan, mana dia ni? Ada pula kata-kata lain. Kalau Azril bagaimana? Saya rasa agak susah benda tu untuk saya punya kejaya. Untuk saya hilang seminggu tu agak susah sebab mungkin kadang-kadang daripada media sosial tu saya dapat job dari situ. Okay. Mungkin dia tak ada contact number saya, dia akan maybe DM benda tu kat situ. Kalau saya buat benda tu, mungkin saya akan kira macam tak dapatlah certain benda yang mungkin peluang saya tak dapat kat situ. Saya tak tahu untuk kejaya orang lain, tapi kejaya sebagai pelakon saya rasa agak susah. Okey. Tapi pernah tak Azril terfikirlah, okey, ini sudut kerja. Saya kira kita semua pun menghadapi benda yang sama. Tetapi pernah tak terfikir apabila dilanda gosip, dilanda kecaman, kritikan, pernah kalau aku boleh tutup ni, aku nak tutup, pernah tak terasa macam tu? Dan kenapa? Pernah. Kes ni pernah, saya pernah dapat kecaman sebelum ni daripada media sosial ni. Memang saya tak boleh tidur satu malam tu. Nampak? Tak boleh tidur sebab dorang kira macam tembak saya betul-betul kau dekat media sosial tu. Saya jadi takut. Saya takut, macam mana nak reply dulu ni? Adakah saya patut buat something kat sini kan? Saya tanya orang, macam mana ni? Masa tu saya tak pandai yang boleh tutup komen ni, semua tak tutup. Lepas sekarang ni kita perasan kita boleh tutup komen. And then masa tu saya macam dah tidur, ibu tak tahu sebab nak tidur juga sebab ada pressure sangat. Esok pagi tu saya buka, benda tu semakin banyak. Saya semakin risau benda tu, buat saya macam rasa macam aku rasa nak tutup nak tutup akaun tiba-tiba. Tapi kalau tutup akaun kan nak buat balik hilang satu masalah pula kan, sebab kita dalam industri ni kita perlukan benda tu. Memang terasa benda tu. Tapi sejauh mana dia punya kesan tutup sekejap tu mungkin ada ke memberi kesan, tapi kita masih lagi berfikir macam mana Zee? Masa tutup tu sebenarnya tak ada kesan pun. Kita punya kepala otak tu still fikir. Nak tak nak kita kena buka dekat benda ni. Nak tak nak masa satu hari, mungkin satu hari paling teruk pun satu hari kita boleh lari pun, and then kita kena buka dekat benda ni. Dia tak susah nak cakap benda ni dia membantu. Melainkan kalau kita dah buat another option yang kita fikir option tu yang boleh macam contoh satu benda yang kita kena mengaku balik. Kita kena mengaku baru benda tu akan kira macam hilanglah. Okey. Saya kira sebenarnya perkara ni sebenarnya dia datang harus daripada kekuatan diri kita. Kemahiran kita menangani. Orang kata media sosial tu tak salah, yang salahnya manusia. Betul. Okey, tapi jadi itu sedikit. Okey, kalau kita lihat situasi yang berlaku, dilema tak ada, tak boleh, ada pula masalah. Jadi bagaimana ni kita nak menangani situasi ni? Okey, sebenarnya apa pun kita buat sebenarnya kita yang kawal. Kalau kita dikawal, kita akan hadapi tekanan. Semua orang kontrol kita. Kan? Maknanya kita sebenarnya kadang-kadang kita meletakkan diri kita ni, orang nak tahu konten kita hari ni, apa cerita kita hari ni, apa status kita hari ni. Kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang mereka juga ada dunia mereka. Jadi kadang-kadang itu tekanan. Dan apabila kita tak puas hati, kita tak create konten, video ke, TikTok ke ataupun Facebook, IG ke. So bila kita meletakkan post, kita akan tertanya pula hidup kita dalam tekanan juga. Orang tak komen, orang tak like, orang tak share. Jadi hidup serba tak kena. Kan? Jadi kita mungkin tujuan kita untuk dapatkan view dan sebagainya, kita dapatkan bisnes dan sebagainya. Tetapi hidup kita dalam keadaan kawalan. Jadi sebab tu kita kena kawal. Kena kawal supaya kita tidak rasa tekanan tu. Sebab tu dalam kita media sosial kita kena ada 7 rehat. 7 rehat dari segi fizikal. Kadang orang rehat fizikal tapi mental tak rehat. So kadang-kadang bila mental dia tak rehat, dia kena rehat deria. Deria inilah telefon. Tutup, jangan tutup tengok TV, jangan tengok handphone. Sebab tu kita kena ada rehat dari segi emosi. Kadang-kadang bila kita posting yang baik dapat kecaman netizen, kita emosi terganggu. Jadi kita sekali lagi kita akan merosakkan mental kita. So kita sebabkan diri kita tak rehat. So ada beberapa diri termasuklah sekali rohani, rehat rohani.
Kita macam reply komen tu macam berzikir. Lebih baik kita rehat, kita berzikir dan sebagainya, kita tenang fikiran, baru kita rehat rohani itu sebenarnya. Okey, jadi Zuan ni dia cakap umum. Okey, kita dah faham dah, kita dah faham. Tetapi kita orang ni lah, okey betul juga apa dia orang ceritakan ni. Macam mana kita tak mula ni? Okey, aku tutuplah Instagram kejap. Tutup. Lepas tu tak lama kejap tengok balik kan. Apalah orang cakap. Macam mana nak mulakan tu, mencari kekuatan untuk memulakan? Okey. So sebenarnya kita dah dunia kita dah beralih arah keseronokan dan kebahagiaan tu pada media sosial. Sebenarnya kita kena lihat ada banyak kebahagiaan lain. Kan? Kadang kita terlalu fokus pada media sosial, kita mengabaikan momen-momen yang indah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak tengok anak, kadang-kadang kita tak menziarah keluarga, kadang kita tak call mak kita fokus pada media sosial. Sebenarnya ada banyak kebahagiaan lain. Kan? Kadang-kadang kita menziarah, kita berbual dengan kawan pun lebih bermakna daripada kita luangkan sejam 2 jam di media sosial. So itu lebih dapat pahala silaturahim. Kita lebih ria sebab kadang-kadang dunia realiti ni kita tak tahu sejauh mana ciri dia, peribadi dia. Kita seronok followers banyak tapi kita tak tahu banyak followers tu adakah betul-betul mereka tu baik pada kita. Mungkin mereka masing-masing ada kepentingan. Dia nak stok, dia nak Azril stok, kan. nak Azril. Kan dia tunggu masa buat silap lepas tu Yes, padahal betul. followers, katanya followers. Okey, macam Azril tadi kongsikan yang mana dah berlaku baru Azril rasa terdetik macam nak tutup sekejap media sosial tu. Boleh ke kalau kita ambil pendekatan awal dalam keadaan kita yang masih lagi okey, kita post tapi kita rasa macam apa kata kita nak diam untuk beberapa hari, itu akan memberi kesan juga ke Cik Rizwan? Dia sebenarnya kita kena latih. Apa pun kata break the pattern. So kalau kita nak ubah satu perkara, kita dah jadi habit, kan, kita kena ubah dalam masa 90 hari ikut kajian. 30 hari kita mungkin dah lebih daripada 30 hari kita di media sosial. Jadi kita jadi habit. Jadi nak ubah satu benda supaya kita berehat kita kena latih diri kita. Mungkin kita kena buat satu hobi disiplin baru. Disiplin. Okey, aku hanya akan lihat Instagram pukul 1, pukul 3, malam pukul 8. So stop last pukul 10. Kita kena cuba disiplin tu dulu. Okey, tips yang baik tu. Tapi macam tadi awak dah tanya macam mana untuk kita mulakan. Tapi bukannya satu kita ada Instagram, kadang-kadang ada Facebook, Twitter dan sebagainya. Setiap satu tu semua kadang-kadang memberi orang kata impak. Lepas tu tak keluar kat sini, keluar kat sana. Ya, betul. Dia tak ada kesudahan, Cik Rizwan. Okey, mungkin saya nak tanya pada Azril lah sebelum kita sambung dengan Cik Rizwan. Okey. Tak apa, kita terpaksa menghadapi sebagai seorang selebriti, orang terkenal, orang kadang-kadang orang kebanyakan biasa pun influencer dan sebagainya pun dia nak menagih perhatian juga. Kita mungkin bukanlah kita nak attention seeker atau perlu perhatian, ini kerja kita. Tetapi kita pula ni untuk kesihatan mental kita, macam mana kita nak beza-bezakan pula? Kita tak ada pilihan. Kita kena tengok macam mana Azril mendapat kekuatan menangani dan mengasingkan setiap kritikan, setiap keterujaan untuk tengok baik orang puji ataupun orang kecam. Okey, tapi kita akan mendengar jawapannya sebentar saja lagi. Saya pasti mereka di luar sana semua orang pada media sosial dan pasti ada pendapat masing-masing, Fatin. Jadi kita dengarkan pendapat mereka. Jom kita dengarkan. Bagi saya, penting untuk kita take 5 daripada social media. Kadang-kadang social media ni boleh membebankan seseorang. Sebagai contoh, terutama sekali bila orang itu tengah tak happy dengan life dia tengah tertekan ataupun stres. Jadi bila dia buka social media dia dan dia nampak pula pengikut atau rakan-rakan dia di akaun social media tersebut sedang postkan kegembiraan mereka ataupun kejayaan mereka, dia jadi lagi down sebab dia akan mula membandingkan pencapaian dia. Kalau saya nak take 5 daripada social media, saya akan deactivate atau nyah aktif akaun social media saya itu. Kemudian saya akan lebih fokus kepada kehidupan sebenar saya di luar daripada social media. Pada pendapat saya, ini memang penting untuk kita take 5 dari menggunakan social media ini. Kerana social media telah menjadi sebahagian dari gaya hidup generasi zaman sekarang. Maksudnya, social media ini memang memainkan peranan yang penting dalam aktiviti harian dan kalau terlalu lama meluangkan masa dengannya, dia mampu memberi kesan negatif pada kesihatan mental seorang individu. Apabila saya take 5 dari social media, antara perkara yang boleh memanfaatkan masa ialah dengan membaca buku, mengulang kaji pelajaran, menyiapkan kerja-kerja yang tertangguh, meluangkan masa dengan keluarga dan rakan-rakan. Bagi saya penting supaya kita dapat macam rakan minda lah dari berita-berita yang macam yang boleh buat pikiran kita ke arah negatif.
Contohnya macam kita tengok orang pergi bercuti di luar negara semua tu kan. Dan kita tak dapat sebab kita busy ke apa. So kita rasa macam bestnya orang lain dapat pergi luar negara, pergi melancong, buat best-best, kita tak dapat macam tu. Okay. Saya pernah take part dari sosial media selama 7 bulan dan selama 7 bulan tu saya banyakkan belajar macam muhasabah diri, macam banyak baca. Saya banyak lebihkan kepada hobi saya, baca buku, baca novel-novel. 3 bulan dia rehat daripada media sosial yang mana dikongsikan tadi. Betul kan? Betul ke 3 bulan? Tapi mungkin dia yang berehat tapi dia baca orang lain punya. Tapi kita tak tahu. Okey, kalau dapat berehat selama 3 bulan tu memang dia power lah. Daripada kekuatan mentalnya. Okey, kita nak terus Azril tadi soalan daripada Fahrin tu bagaimana sebenarnya pendapat Azril? Okey, macam saya media sosial ni nak tak nak saya tak ada choice. Saya memang kena buka, saya tak boleh tutup benda ni. So ni adalah platform saya sebagai selebriti untuk is macam more on marketing saya lah kat situ. So cuma saya kena buat benda ni as a macam ada positif dan negatif. Kalau ada macam positif punya komen-komen tu kita take it benda tu as a macam untuk kita buat lagi bagus. Kalau macam negatif tu cuba kita tolak. Tapi kalau kita terbaca negatif tu yang problem tu. Tu macam kita terbaca negatif tu pada saya tak nak reply balik. Kan kalau kita reply dia akan jadi panjang. Kita tak tahu dia punya squad askar-askar tu apa ramai. Bahaya kalau kita komen satu kan tiba-tiba dia masuk Twitter pula, dia termasuk ke platform Facebook pula. Tiba-tiba semakin panjang benda ni. Baik kita buat tak tahu ataupun kita delete je benda tu. Tu cara yang paling sesuai, and saya pernah buat cara tu and dia menjadi. Tapi kita nampak Azim ni jawab dia macam dah kalut-kalut juga memang saya tengah kalut ni. Orang sebelah tu setuju ke yang dia tengah kalut-kalut ni? Kalut tak? Okey, kita bersama dengan Puteri Sarah. Okey. Tapi awak kalut ke tak di pasal take 5 di media sosial ni ke macam mana? Okey je. Kalau tak ada komitmen, okey saja. Boleh. Dan pernah buat. Berapa lama Sarah buat? Berapa jangka masa tutup media sosial? Berbulan-bulan juga. Sebab masa tu memang tak ada komitmen. Memang betul-betul fokus dekat kehidupan. Jadi memang out of media sosial. Okey, dan kenapa kita sebut pasal kalut tadi sebenarnya? Ini yang maduku kalut tu ini madunya untuk kita tu kan Azril. Betul. Dan siapa yang seorang lagi? First wife. Ni Anna Jobling second wife. Okey. Baik. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya lah kalau kita merujuk kepada apa yang disensasikan tentang kehidupan Puteri Sarah dan sebagainya, bagaimana impak media sosial tu dan bagaimana Sarah cuba cari masa rehat daripada semua kekalutan di media sosial tu? Ini mungkin ada tips ni. Kalau ikutkan, memang kita nak baca semua komen. Kan, kita nak baca semua komen, kita nak tahu. Tapi bila kita baca komen, kita rasa marah pula. Kita nak reply pula. Tapi bila kita reply, kita pula nampak tak bijak di situ. Jadi, apa yang Sarah buat sekarang adalah Sarah elak untuk baca komen. Media sosial hanya menggunakan untuk kerja. Contoh, bila orang dah engage Sarah jadi duta, kan jadi face of brand tu. Jadi kita masuk hanya untuk kita promote barang tu. Lepas tu dah, that's it. Sebab kalau sekarang ni Sarah cuba buat macam tu. Okey. Dan itu maksudnya sekarang ni kalau kita lihat dia berdasarkan untuk hanya semata-mata kerja dan bukan untuk orang kata, kerana kalau kita tengok dalam karakter mereka yang menggunakan media sosial ada macam-macam karakter sebenarnya. Ada okey kita kerja, ada orang yang memang attention seeker, ada orang memang mungkin hanya untuk kerja dia komen dan mengkritik saja dan pelbagai lagi. Okey, mungkin ini juga dipersetujui daripada penonton-penonton kita di Facebook Fatin. Okey, antaranya Shasha ni perlu je take 5 media sosial bagi hilangkan stres kejap dengan komen-komen toksik. Ada kala media sosial ni boleh hilangkan stres, ada kalanya menyebabkan stres. Jadi jauhkan sifat-sifat negatif, perlu jauhkan atau berehat dari media sosial, pergi bercuti atau membuat sesuatu perkara yang bermanfaatkan diri. Tapi pergi bercuti pun nak upload. Okey, lagi satu daripada Fariha Kasim. Saya bisnes online, jadi memang sometimes kena take 5 sebab pernah jadi burn out. Last kali saya puasa dari media sosial, puasa dan rehat sekejap. Jadi alhamdulillah lepas tu on track balik, cuma kena belajar plan masa dan juga konten dengan baik. Bagaimana Cik Rizwan? Ini pendekatan yang dilakukan oleh salah seorang penonton kita, Fariha. Setuju atau tidak? Setuju, saya setuju. Sebab manusia ni dia ada tahap limitasi dia. Bagi kita ada tahap kesihatan kita. Kita tak boleh pergi maksimum. Kan macam media sosial kita terlalu heavy, kan kita perlu berehat. Macam contoh bercuti kan. Saya buat juga bercuti macam nak upload kan. Saya sebenarnya bercuti tu bagus kalau kita tak upload
ke mana kita. Dia untuk tujuan keselamatan. Kan? Jadi kita just ambil guna telefon untuk ambil video dan gambar saja. So kita akan buat upload selepas habis bercuti. Jadi kita berehat daripada media sosial. Kan? Jadi media sosial kita fokus pada family, fokus pada trip, fokus pada keindahan alam sebagainya. Jadi kita tak adalah sambil-sambil tu kan, contoh naik boat tengok media sosial. So kita tak fun, tak menghayati memori itu. Jadi keluarga akan rasa macam cuti tak cuti sama. Tersisih. Jadi dia berbalik kepada sebenarnya disiplin dan juga perancangan lah. Saya kira sebenarnya perancangan. Okey, mungkin kita tak berbincang lagi banyak. Okey, katalah kita ni tak berehat daripada media sosial. Dari sudut psikologi ni, apa boleh terjadi pada kita dan kehidupan kita dan masyarakat kita ni? Okey, dari segi psikologi manusia ni kadang-kadang dia punya sifat psikologi, dia suka nak dipuji, dihargai. Okey, manusia memang tu antara sifat asas manusia. Okey, apabila kita tak dapat satu penghargaan, pujian, contoh kita post satu perkara, kita dapat komen negatif, kita akan rasa tekanan. Tekanan itu tidak baik, kan? Dan kita juga, dan psikologi juga mengajar kita jangan terlalu obses pada diri, sebab dalam hidup kita ni bukan hanya kisah kita, ada kisah mereka, kisah dia. Jadi kita kena, ada masa kita bukan hero, ada masa mereka yang hero, mereka prima donna. Jadi kita kadang menghargai, contoh kita baca kan, kita komen positif, kita meraihkan mereka lah hero. Kadang bila kita content creator, kita lah hero, kita mengharapkan apabila kita buat perkara yang sama, insya-Allah circle tu akan dapat. Bila kita buat perkara yang positif, insya-Allah circle tu akan positif. Okey, maknanya kita juga sebenarnya bila terlibat media sosial ni, kita ada expectation sebenarnya. Bila kita upload konten, buat konten, kita satu masalah mental, kita mengharapkan. Kita lepas tu tak dapat apa kita harapkan pula, kita jadi stres. Kita stres. Tapi nak tahu juga, itu kita punya akaun tu, tapi peranan orang lain juga. Kadang-kadang kita buat disebabkan kerja, tetapi peranan orang di sekeliling, mereka juga kena tahu batas juga. Azri, macam mana menjadi orang yang mendapat perhatian kan, selebriti khususnya. Bagaimana untuk orang di luar, apa yang perlu mereka tahu peranan mereka untuk kadang-kadang tak payahlah kecam. Kadang-kadang kita post untuk kerja pun ada juga, ada je cari salah dan sebagainya. Menjadi media sosial di tempat yang indah lah. Betul. I think macam kita, macam saya lah, macam media sosial tu is a part of kerja juga. Kadang-kadang kita dah attach dengan satu brand tu, macam satu company yang kita orang ada collaboration tu, memang certain dia punya terms yang dia punya terms tu memang macam tu kita kena post. Mungkin nampak macam pelik, mungkin kat situlah akan ada kecaman. Kalau benda tu nampak normal, biasalah. Maknanya orang kat luar ni kena faham yang kejayaan as a actor ataupun selebriti ni, kadang kalau tengoklah dia punya caption tu ada tag with any brand tu, maknanya benda tu kerja lah. Maknanya orang kena berfikiran lebih positif dan terbuka untuk jangan kecam benda-benda negatif kat situ. Sebab kadang susah kalau kita nak delete balik pun dia ada problem. Sebab tu memang kita punya attachment. Okey, untuk Sarah sendirilah. Okey, kalau katalah kita bila cakap pasal rehat daripada media sosial ni, pelbagailah. Rehat daripada kita membuat konten, kita upload caption ataupun kita membaca komen orang. Tapi ada kalanya kan kita jadi manusia ni, kita tak nak rasa ketinggalan. Kita nak sentiasa updated. Oh, sebab tu saya kena tengok. Dan kalau katalah macam Sarah sendiri, kata kalau nak berehat, kan kita tolak tepi yang tentang kerja tadi tu. Apa yang mungkin Sarah nak lakukan atau boleh dilakukan? Saya tadi dah cadangkan, saya kata okey, mungkin kita kena declare kepada semua orang. Kita nak berehat, jangan kacau, jangan komen, saya tak akan ada konten seminggu ni. Okey ke tak okey? Ataupun mungkin Sarah ada cara lain yang mungkin rasa lebih baik? Tak perlu declare. Macam saya tak perlu declare kot. Kalau nak senyap, kita senyap je. Macam tu. Sebab apa Sarah rasa tak perlu declare tu? Okay. Tricky question. Kenapa? Sebab saya rasa okey kot kan kalau kita nak berehat sebentar. Kan macam kita gunakan situ sebagai untuk kerja, lepas tu kita update lifestyle kita kan, yang orang nak tahu, orang nak tengok. Macam Sarah gunakan platform ni untuk spread positivity. Sarah more tu woman empowering. Woman empowerment, lepas tu positivity. Sebab Sarah tahu ramai follower Sarah juga yang apa orang kata ada masalah ke apa. Jadi mereka perlukan kata-kata semangat macam ni. Bila lalu kat diorang punya timeline, nanti diorang akan rasa bersemangat. Macam tu. Jadi katakanlah kalau tiba-tiba Sarah hilang sekejap, saya rasa tak ada masalah kot. Okey, saya ada satu lagi soalan. Saya tak terlepas tanya soalan ni. Adakah kita semua bersetuju bahawa kehidupan kita ni sikit sebanyak dipengaruhi ataupun dicorakkan dengan apa feed yang sentiasa naik di media sosial kita? Macam mana, apa pendapat Sarah? Tidak. Pada Sarah tidak.
kita kena ada komitmen kat diri kita sendiri. Kita kena ada komitmen kat diri kita sendiri dan kita kena corakkan diri kita sendiri. Kita jangan terlalu influence by media sosial. Okey. So kita kena ada pendirian kita sendiri. Dapat semangat yang pendirian tu. betul. Aziz, setuju? Setuju. Senang dijawab. Kebanyakan saya punya post tu kebanyakan tentang diri saya kat situ lah. Saya punya, kalau apa-apa saya post tu boleh katakan 60%, 70% memang itulah yang saya nak tunjukkan, tu lifestyle saya kat situ. Okey, Cik Rizwan, di penghujung perbincangan kita, sebagai rumusan kepada semua para penonton, saya kira bukan saja kita yang dewasa tetapi juga anak-anak muda, ini apa yang kita sedar. Tetapi secara sikit banyak, banyak perkara juga yang kita tak sedar bahawa ini boleh mempengaruhi hidup kita, boleh mempengaruhi personaliti, malah menjadikan kita orang yang ada depresi dan masalah dan sebagainya. Jadi bagaimana mengurus dan kenapa kita perlu berehat, tak banyak sedikit pun. Silakan. Okey, baik. Terima kasih ya. Sebab kita akan hadapi 3 fasa, itu stres. Bermula dengan stres dan kita akan berlaku kebimbangan dan seterusnya akan berlaku kemurungan. So ketiga-tiga ni kita akan kembali kepada stres. So stres ni ada 3, maknanya stres yang baik, stres tidak baik dan stres yang lebih buruk, iaitu depression. So stres yang baik ni adalah benda yang hari-hari kita terima. Jadi kita berdamai dengan stres. Jadi contohnya dalam media sosial, kadang-kadang kita kena terima. Kadang ada benda orang tak suka pada kita. So kita terima dengan lapang hati dan kita macam Azri cakap tu, tidak membalas, tidak memanjangkan, tidak memviralkan benda tu. So kita delete sebab kita yang kontrol. Kita kontrol. Hidup kita ni kita tentukan. Bagi saya dalam media sosial ni, kita jangan trending. Trending kita terikut dengan media sosial tu. Kita terbawa. Kita jadi trendsetter. Kita pun pemilik akaun, kita yang menentukan. Jadi macam kita nak berehat ke dan apa, kita mempunyai akaun terpulang pada kita. Yang mereka nak komen sebagainya itu terpulang, kita tak boleh tutup mulut mereka. Yang penting kita berdamai dengan semua orang, kita berbaik dengan seorang dan kita bahagikan diri kita. InsyaAllah. Okey. Lengkap. Okey. Maksudnya dekat sini, sejauh mana kita menggunakan media sosial tu. Media sosial kita pandai kawal, kita pandai. Kita tahu apa yang kita nak upload dan juga boleh juga ambil sedikit masa untuk kita tenang sekejap. Jadi kita tenang sekarang. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, Puteri Sarah, Azri Ismail dan Cik Rizwan kerana bersama dengan kita. Jadi saya kira kesimpulannya cukup mudah, Fatin. Kita yang harus ada kekuatan dan mengawal diri kita dan mendisiplinkan diri kita. Betul. Masing-masing jalan peranan masing-masing. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembali selepas ini kita ada satu persembahan. Nak tahu? Nantikan selepas ini. Jangan ke mana-mana.